Kita terus kepada wacana kita pada malam ni. Soalan pertama saya bagi kepada panel satu lah. Panel satu kita Yang Muhammad Nik Nazmi. Boleh? Okey. Yang Muhammad Nik Nazmi daripada PKR. Okey. Soalan dia berbunyi simple je. Okey. Pasca langkah Kajang. Pasca langkah Kajang, Yang Amat Berhormat Menteri Besar ditukar, Exco dirombak. Kemudiannya kalau dulu alasan-alasan diberikan untuk kita orang kata menukar Yang Amat Berhormat Khalil Ibrahim Menteri Besar dahulu ialah isu-isu seperti KIDEX dan perstrukturan air semula, perstrukturan mula air. Okey, pada malam ni tapi kita tengok sekarang selepas Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru naik, Azmin Ali, disebut-sebut di dalam portal-portal blog seolah-olah Pakatan Rakyat ataupun PKR sendiri di bawah kepimpinan Azmin Ali seolah-olah U-turn, Muhammad. Disebut seolah-olah U-turn dengan mempercepatkan KIDEX dan perstrukturan air itu disetujui. Jadi Yang Muhammad, malam ni kita nak dengar lah daripada wakil PKR sendiri, apa komen Yang Muhammad? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan panelis saya yang bijaksana, pada pihak moderator dan semua yang hadir pada malam ini. Sebenarnya sebab itu bagi saya itu hanya tanggapan blok-blok yang mungkin mereka tak memetik penuh ucapan dan kata-kata MB. Kalau kita lihat sama ada dalam isu KIDEX ataupun isu perstrukturan air, dalam isu KIDEX sendiri MB mengatakan bahawa dia perlu, pertama masalah KIDEX ialah proses dia, dan kita konsisten daripada awal ia tentang isu proses KIDEX itu sendiri, tiadanya konsultasi yang betul mengikut jalan yang melalui pandangan penduduk dan sebagainya. Itu yang menjadi kemarahan umum. Saya sendiri penduduk PJ, keluarga saya tinggal di PJ, itu yang menjadi isu yang dibangkitkan. Tetapi walau bagaimanapun itu tidak bermakna kita terus mengatakan tidak kepada KIDEX. Yang kita katakan proses itu harus betul dan melalui betul-betul telus dan sebagainya baru dapat kita teruskan. Jadi apa yang diberikan oleh Datuk Menteri Besar yang ada pada hari ini ialah beliau meminta sekiranya apa-apa langkah hendak diambil jalan ke depan oleh KIDEX ini harus memastikan proses itu diperbetulkan terlebih dahulu. Jadi tidak mengatakan KIDEX telah diluluskan dan sebagainya. Buat masa ini KIDEX di peringkat MBPJ sendiri, sebab dia kena dapat kebenaran merancang di MBPJ, masih lagi tergantung. Tidak ada kelulusan ataupun ada arahan daripada kerajaan negeri untuk meneruskannya. Tentang isu penstrukturan air, kalau kita lihat daripada sudut penstrukturan air juga, dia ada beberapa perkara. Pertama ialah ada perkara yang telah ditandatangani, dan ini bila sudah ditandatangani, kita kena tengok bagaimana implikasi perundangannya. Sebab itu kadang-kadang bila sudah ditandatangani dan dia dah ada perkara, dia dah diikat dan sebagainya, sukar untuk kita merombak kembali, apa yang dipanggil sanctity of contract. Cuma pada masa yang sama, yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, dan ini beliau konsisten daripada dahulu lagi, permintaan sama dibuat oleh Kelab Penyokong Kerajaan ataupun BBC Negeri Selangor di DUN, ialah agar perjanjian tersebut diberikan ataupun dimaklumkan kepada rakyat, supaya rakyat sendiri dapat lihat ada apa di dalam perjanjian tersebut. Jangan diselindungi atau disorokkan di belakang akta rahsia rasmi. Selangor ada enactment kebebasan maklumat, tetapi enactment kebebasan maklumat ini hanya terpakai kepada isu-isu ataupun kepada perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa eksklusif kerajaan negeri. Kalau melibatkan tanah, melibatkan agama Islam, itu kita boleh minta di bawah enactment kebebasan maklumat negeri Selangor. Tetapi memandangkan perjanjian air ini melibatkan dua parti, iaitu kerajaan negeri bersama kerajaan persekutuan, dan kerajaan persekutuan tidak ada akta kebebasan maklumat, sebaliknya ada akta rahsia rasmi yang mengikat mereka, maka ini bergantung kepada keputusan kerajaan pusat untuk mendedahkannya.
Jadi Datuk Menteri Besar sudah pun meminta kepada kerajaan pusat untuk mendedahkan perjanjian tersebut supaya rakyat boleh menilai dan melihat sendiri bagaimana terma-terma dalam perjanjian tersebut, kerana implikasinya akan jatuh kepada rakyat itu sendiri. Jadi bagi saya tidak timbul soal U-turn dalam kerajaan negeri membuat dasar, cuma beliau telah menjelaskan apa yang halangan dan apa yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri di dalam perkara-perkara seperti KIDEX dan penstrukturan air negeri Selangor. Okey, alang-alang masa panjang ini, Babi. Saya tambah sikit soalan, Babi. 10 minit lagi, Babi. Okey, maknanya, Babi, bila YB jawab macam tu, ini bermakna bahawa sebenarnya Yang Muhammad Khalid Ibrahim tak perlu pun diturunkan jawatan. Cuma perlu diminta untuk berbuat seperti apa yang telah dibuat oleh YB Yang Muhammad Azmi Ali. Maknanya hanya perlu untuk perjelaskan isu ini, dan kemudiannya maknanya ini bukanlah satu isu yang besar sehingga perlu beliau perlu letak jawatan. Komen YB. Pertama sekali, dia bukan hanya dua isu ini, banyak lagi isu lain yang melibatkan Tan Sri Khalid. Dan kedua, masalahnya ialah Tan Sri tidak mahu mengikut permintaan parti dalam kedua-dua perkara ini. Pakatan Rakyat sendiri, kita ada jawatankuasa air kita yang dianggotai oleh Yang Berhormat Tony Phua, Yang Berhormat Rafizi Ramli dan Dr. Zulkifli dan Dr. Zulkifli Ahmad, dan panel itu misalnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang tentang soal penstrukturan air apabila perjanjian air hendak ditandatangani. Itu pertama. Jadi parti dah minta banyak kali untuk beliau menjelaskan perkara tersebut. Begitu juga isu KIDEX, terus saja dia bulldoze di peringkat kerajaan negeri ketika itu, walaupun arahan parti supaya kita amati apa pesanan-pesanan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi itu menjadi punca masalah. Saya sendiri merupakan setiausaha politik kepada Tan Sri Khalid tahun 2008 sampai 2010. Dan saya tidak menafikan beliau ada memberi banyak sumbangan kepada kerajaan negeri Selangor. Cuma apa yang boleh dikatakan ialah akhirnya kita bergerak dalam sistem demokrasi yang mana dia bukan seorang itu menjadi MB diundi secara langsung oleh rakyat. Dia diundi kerana mendapat sokongan majoriti daripada adun-adun yang ada di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi sebab itu, kalau tidak dapat diterjemahkan sokongan tersebut sebagaimana yang berlaku pada Yang Berhormat Tan Sri Khalid itu sendiri, itu ialah proses demokrasi yang biasa untuk menukarnya. Dan kerana tidak ada, bagi saya antara lain ialah perkara-perkara consultation itu sendiri, dan kedua ialah ada pula timbul soal persoalan yang timbul dalam pinjaman Bank Islam yang beliau ambil, yang telah banyak mendapat perhatian umum. Dalam perjanjian tersebut beliau mempunyai hutang dengan Bank Islam sebanyak lebih 60 juta ringgit, dan kita lihat telah ada out of court settlement yang timbul secara tiba-tiba, dan tidak peguam Bank Islam pun sendiri tidak maklum tentang out of court settlement tersebut. Itu antara beberapa proses yang menyumbang kepada akhirnya parti mengambil keputusan bahawa harus ditukar kepimpinan, sebab kita tidak mahu timbul sebarang persoalan ataupun pertanyaan terhadap menteri besar kita yang mampu menjejaskan kedudukan itu.